ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Jami'ul Muhsinin Kampung Kundang, yang dimuliakan para alim ulama di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan asatizah. Seterusnya muslimin muslimat hadirin hadirat, pertama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu lagi pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid. Bersabda Nabi SAW yang bermaksud, barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Tidaklah satu kumpulan berkumpul di dalam sebuah rumah Allah, yakni masjid ataupun surau, bertujuan untuk membaca Al-Quran atau mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, yakni ketenangan, diliputi ke atas mereka rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dinaungi daripada malaikat, serta Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut namanya kepada malaikat yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam ini termasuk dalam perjumpaan majlis ilmu di antara taman-taman syurga yang ada di dunia ini, dan mudah-mudahan ianya termasuk dalam amalan kebaikan kita yang mana kita sama-sama akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala fi yaumil mahsyar sambil membawa amalan masing-masing. Banyak sikit amalan yang baik, yang buruk, masing-masing akan membawa amalan masing-masing. Nafsi-nafsi. Waktu tu dah tak fikir orang lain lagi dah. Dah tak fikir anak isteri lagi dah. Dah tak fikir mak ayah lagi dah. Masing-masing ketakutan memikirkan nasib diri masing-masing, bagaimana keadaan kita bila bertemu dengan Allah nanti. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pada muka surat yang ke-61. Muka surat yang ke-61 masih lagi dalam bab menunaikan wasiat. Dalam bab menunaikan wasiat. Sebelum saya masuk dalam bab menunaikan wasiat, ada yang pernah bertanya saya secara individu, masih lagi belum faham apa yang dikatakan takharuj. Takharuj ni apa dia? Keluar daripada kaedah faraid. Kita ini hukum membahagikan pusaka menggunakan faraid adalah wajib. Bila kata wajib,
bukan pilihan kedua, bukan pilihan ketiga, bukan bila dah bergaduh baru nak pilih faraid, bukan bila dah bertelingkah, bergaduh, bermusuh baru nak pilih faraid, pilihan terakhir, tak. Tetapi yang paling pertama, hukumnya adalah wajib. Boleh tak kalau kita nak bahagi sama rata ataupun suka sama suka? Boleh dengan syarat taharruj. Taharruj tadi ada 3 syarat. Syarat yang pertama, kena di antara ahli waris yang berhak mendapat pusaka tadi orang yang berakal dan juga baligh. Kalau ada kanak-kanak ataupun orang yang kurang upaya walaupun dah tua ataupun nyanyuk, maka tak boleh untuk dia mengambil bahagian untuk taharruj. Wajib kita berikan kepada dia bahagian dia mengikut faraid. Ini maknanya taharruj ni dia tak nak ikut faraid, tak nak kiraan faraid, tetapi kiraan suka sama suka ataupun kiraan sama rata. Boleh 3 syarat tadi. Yang pertama, akil baligh. Yang kedua, tahu dahulu bahagian faraid masing-masing. Ini yang paling penting. Kita kena tahu dahulu berapa bahagian ayah, berapa bahagian ibu, berapa bahagian suami, isteri ataupun anak-anak kepada si mati. Jadi bila dah tahu berapa bahagian-bahagiannya, ayah 1/6, ibu 1/6, suami 1/4, anak asabah baki. Jadi bila dah tahu, mudah untuk taharruj. Dan yang ketiga, syarat taharruj iaitu kenalah redha, suka sama suka, bukan paksaan. Kalau ada di kalangan ahli waris yang tak bersetuju, jangan kata dia tamak. Tamak ni maknanya apa? Mengambil hak orang lain masuk dalam kocek dia. Yang ni bukan tamak, dia nak ambil bahagian dia mengikut ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala melalui faraid. Jadi cukup 3 syarat ini, dia boleh untuk taharruj. Maknanya akil baligh, tahu, kemudian rela hati untuk bahagi sama suka ataupun sama rata. Okey, bagaimana nak dikatakan taharruj? Kita nak bahagi ni macam mana? Bila kita dah tahu bahagian masing-masing, ada beberapa cara. Sama ada kita kumpulkan semua harta si mati, kita nilaikan, kemudian kita ambil bahagian kita. Ataupun setiap barang, harta, pusaka ada pemilikan di setiap waris. Contoh, ayah tadi 1/6, ibu 1/6, suami dapat 1/4, asabah dapat anak-anak. Walaupun harta itu harta yang kecil, ulama menegaskan dalam bab faraid ini, walaupun hanya sebatang pen wajib difaraidkan, walaupun hanya sehelai baju wajib difaraidkan. Bukan semata-mata pada geran tanah, pada rumah, pada kereta yang besar-besar. Tak, yang kecil juga wajib difaraidkan. Jadi ustaz, macam mana nak faraid yang kecil ni? Susah ustaz. Caranya taharruj. Contoh, saya ada pen. Pen ini arwah, milik arwah dan saya merupakan waris. Jadi kita dah tahu siapa yang waris. Ada 5 orang waris tadi. Contoh, 5 orang waris, tanya seorang-seorang, ini pen arwah ayah. Yang lain nak tak nak? Kalau aku ambil, yang lain bagi tak? Ambil lah, tak apalah. Itu makna taharruj. Maknanya apa? Rela hati, dan sebelum tu masing-masing dah tahu bahagian masing-masing berapa. Kalau misal kata si ayah si mati, maknanya atuk lah. Saya, arwah ayah, atuk. Ayah si mati dapat 1/6. Dia kata, Wan, atuk nak bahagian atuk dekat pen ni. Berapa? 1/6. Contohlah nilai pen ni RM10. 1/6 berapa? Bahagikan dah. Bagi, nah, RM1 lebih untuk atuk. Dah selesai. Itu makna taharruj. Tak semestinya pada harta-harta yang besar. Bila kita nampak harta yang besar sahaja, oh itu baru taharruj. Tak, yang kecil juga. Sebab yang kecil ini kalau tak dideclare, tak dibentangkan. Kalau mengikut pendapat-pendapat ulama ada dalam kitab-kitab faraid, bahkan ada yang mengatakan dikumpulkan di satu tempat. Barang-barang si mati, barang-barang yang meninggal ini, tak kira besar atau kecil, dikumpulkan. Kemudian dinilai satu-satu, nak jaga supaya apa? Kita tak termakan harta secara yang batil. Kullu lahmin nabatat min haramin fannaru aula bih, atau kama qala Nabi SAW. Tiap-tiap daging yang tumbuh dari sumber yang haram, maka nerakalah tempat yang utamanya. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, adakah nilai kecil pun masuk neraka sebab ambil makan harta tu? Ya, kata Nabi, walaupun hanya sebatang kayu sugi. Tuan-tuan, agak-agak kayu sugi berapa ringgit? RM1. RM1 dah nilai syurga neraka kita.
RM1 inilah yang boleh menentukan syurga neraka kita. Apatah lagi dalam harta-harta yang banyak, yang lebih besar nilainya, baju, seluar. Kalau nak ambil boleh, tetapi declare. Dalam bahasa modernnya declare lah. Kena bagi tahu. Kita dah tahu siapa waris. Okey. Long, ini ada jam tangan arwah ayah. Aku berkenan sangat dengan jam ni. Boleh tak aku ambil? Kalau Along kata, tak apalah, ambil lah. Dah, selesai. Maknanya bahagian Along tadi dia tahu dah bahagian dia berapa, dia serahkan. Dia beri haknya. Kalau bahagian Angah pula tiba-tiba kata, Angah kata, tak, aku tak setuju, aku nak bahagian aku juga. Jadi, cara kita bagaimana? Tebus hak. Maknanya tebus hak. Okey, bahagian Angah ada berapa dekat sini? Contoh 1/8. Nilai harga jam ni RM80. Nah, RM10 Angah punya. Okey, selesai. Itu makna takharruj. Itu makna menebus hak. Jadi tak semestinya hanya pada harta yang besar, nilai yang besar, tetapi juga pada nilai-nilai yang kecil. Muka surat 61. Dalam bab wasiat. Kita ulang sedikit supaya tidak keliru ataupun tidak tertinggal, sebab kita terus masuk dalam perkara yang kedua, tidak melebihi 1/3. Jadi dalam bab mewasiatkan, dalam bab wasiat ada beberapa syarat yang membolehkan wasiat itu sah, dan ada beberapa perkara yang boleh membatalkan wasiat tadi, walaupun wasiat tersebut daripada mak ayah kita. Tetapi kalau tidak mengikut syarat, melanggar syariah, maka terbatal. Kalau kita tak laksanakan, tak dikira anak derhaka. Jadi kita kena tahu apa dia syarat-syarat yang dikatakan boleh untuk wasiat. Yang pertama, yang lepas kita dah sentuh, tidak mewasiatkan harta kepada ahli waris yang berhak. Yang berhak tidak boleh mewarisi harta pusaka. Maaf, tidak boleh mewarisi wasiat pusaka. Ini biasa tak berlaku? Biasa sangat berlaku. Rumah ni nanti kalau mak ayah dah tak ada, bagi dekat adik kamu yang paling bongsu. Biasa tak? Biasa. Sebab adik yang bongsu tadi adalah waris, maka wasiat tadi terbatal. Nak laksanakan juga, contoh ada di kalangan adik-beradik kata, tak apalah Long, kita laksanakan je lah wasiat mak ni, sebab tak sampai hati pula. Kalau kita langgar, tak dikira derhaka, jangan risau, tak berdosa. Tetapi kalau kita nak tunaikan juga, boleh dengan syarat takharruj tadi. Maknanya apa? Kena bagi tahu dengan yang berhak ada bahagiannya. Kalau dia setuju, boleh nak bagi sama rata ataupun bagi dekat adik bongsu tadi. Kalau misal kata ada di kalangan ahli waris yang lain tak bersetuju, bermakna ambil bahagian dia, serahkan kepada dia. Sama ada dalam bentuk nilaian, tebusan dan sebagainya. Yang penting kena telus dan juga kena tally. Bukan setakat telus tetapi tally. Maknanya tally ni apa? Kena tepat kiraannya. Kalau yang si suami 1/4, bermakna 1/4 daripada nilai harta tersebut kena diserahkan kepada suami. Kalau dia tak nak, dia bersetuju untuk diberikan kepada adik yang bongsu tadi, boleh berikan. Yang penting kena takharruj. Ini yang pertama, syarat yang pertama bukan kepada ahli waris. Malam ini kita masuk pada syarat yang kedua. Muka surat 61B, tidak melebihi 1/3. Wasiat si mati mesti ditunaikan dengan syarat nilai yang keluarkan itu tidak melebihi 1/3 daripada jumlah kesemua harta pusaka bersih si mati, iaitu setelah ditolak kos pengurusan jenazah dan melunaskan segala hutangnya. Maksimum had kadar nilaian bagi wasiat adalah 1/3 daripada nilaian bersih harta si mati selepas apa? Selepas ditunaikan yang wajib sebelum faraid. Apa dia yang wajib sebelum faraid? Pengurusan jenazah. Ambil harta si mati, gunakan dahulu untuk kos-kos pengurusan jenazah, mandinya, kafannya, solatnya, kebuminya. Kemudian hutang si mati, kalau ada hutang dengan Allah, bayar dahulu, guna harta si mati sebelum faraid. Kemudian kalau ada hutang dengan manusia, langsaikan dahulu, ada baki barulah faraid. Tapi kalau ada wasiat, wasiat dahulu sebelum faraid. Kalau ada wasiat dahulu sebelum faraid.
Tingkatannya yang pertama pengurusan jenazah, kemudian hutang, kemudian wasiat, kemudian barulah faraid. Yang biasa orang buat faraid terus. Hutang pun tak tahu, tiba-tiba lepas setahun ada orang tuntut hutang arwah. Mana nak ambil duit? Mana nak cekau duit? Duit dah faraid siap-siap. Kemudian ada lagi hutang dengan Allah, baru tahu arwah ada tertinggal puasa bertahun-tahun sebab sakit, nak kena bayar fidyah, kena pula keluarkan duit lagi, collect lagi. Sebab tu kena dahulukan dahulu mana yang wajib didahulukan sebelum faraid. Jadi daripada baki selepas pengurusan jenazah, selepas bayar hutang dengan Allah, selepas bayar hutang dengan manusia, barulah dikira 1/3 daripada baki bersih itu untuk maksimum nilai bagi wasiat. Wasiat si mati mesti ditunaikan dengan syarat nilai yang keluar itu tidak melebihi 1/3 daripada jumlah kesemua harta pusaka bersih si mati, iaitu setelah ditolak kos pengurusan jenazah dan melunaskan segala hutangnya. Wa an Sa'din bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun li wahidatun afa atasaddaqu bi thulasai mali qala la qultu afa atasaddaqu bi syatrihi qala la qultu afa atasaddaqa bi thulasihi qala as-thulutsu was-thulutsu katsirun innaka intazar warasataka aghniya'a khairun min antazarahum alatan yatakaffafuna nas, muttafaqun alaih. Daripada Sa'ad bin Waqqas berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan tiada yang mewarisiku melainkan seorang anak perempuanku. Adakah boleh aku menyedekahkan wasiat? Menyedekahkan di sini bermakna wasiat, iaitu 2/3 daripada hartaku. Baginda menjawab, tidak boleh. Aku berkata lagi, adakah boleh aku menyedekahkan 1/2 daripadanya? Baginda menjawab, tidak boleh. Kemudian aku berkata lagi, adakah aku boleh menyedekahkan 1/3 daripadanya? Baginda menjawab, boleh 1/3. 1/3 adalah banyak, kata Nabi. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu yang kaya, lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan fakir yang meminta-minta kepada manusia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini dalil yang menunjukkan bahawasanya tidak boleh atau tidak sah untuk mewasiatkan harta melebihi daripada 1/3. Kalau nak lebih juga, misal kata berlaku lebih 1/2, boleh tak boleh nak langsaikan, nak lunaskan? Boleh dengan syarat taharus tadi. Apa-apa pun dia kena pergi kepada taharus tadi, 3 syarat. Syarat pertama, di kalangan ahli waris akil baligh. Kalau misal kata ada yang tidak berakal, ada yang belum baligh, tak boleh, kena ambil bahagian dia, serahkan kepada dia mengikut kiraan faraid. Sebab yang lebihan daripada 1/3 tadi adalah sudah menjadi milik kepada ahli waris yang lain melalui faraid. Bila wasiatnya lebih, bermakna bahagian faraid kepada waris akan berkurang. Bila berkurang, itu nak kena dapat keizinan yang kurang tadi. Sebab bahagiannya telah dikurangkan disebabkan adanya wasiat yang melebihi daripada 1/3. Muka surat 62. Sekiranya si mati mewasiatkan hartanya melebihi 1/3, maka hukumnya adalah makruh dan wasiat tersebut tidak boleh ditunaikan melainkan setelah mendapat keizinan daripada semua ahli waris yang berhak, dengan syarat ahli waris itu berakal, baligh dan boleh menguruskan harta. Jika ada ahli waris yang gila, yakni belum baligh atau tidak boleh menguruskan harta, maka keizinan mereka tidak dikira walaupun mereka mengizinkan, kerana ketika itu dia pun tak tahu. Kanak-kanak, kalau kita kata nanti dapat ni, yelah. Jadi walaupun diizinkan tak dikira, sebab ketika itu dia belum baligh, ketika itu dia belum berakal.
Jika wasiat itu melebihi 1/3 dan semua ahli waris tidak bersetuju, maka hanya 1/3 sahaja dibenarkan dan wasiat itu tidak terbatal. Wajib dikeluarkan 1/3 daripada harta pusaka untuk menunaikan wasiat itu. Kalau misal kata berlakunya wasiat melebihi 1/3, 2/3 contohnya, tak boleh dikeluarkan 2/3 sekiranya ahli waris yang lain yang berhak dapat tidak mengizinkan, tidak redha sebab bahagian dia akan berkurang, maka boleh diambil yang maksimumnya sahaja, iaitu 1/3 daripada harta yang bersih. Kalau sebahagian ahli waris memberi izin dan sebahagian lagi tidak, atau ada ahli waris tidak cukup syarat untuk memberi keizinan, seperti contoh dia gila ataupun belum baligh atau tidak boleh menguruskan harta, maka lebihan 1/3 itu diberikan sebahagiannya hak faraid kepada yang tidak memberi izin dan kepada yang tidak cukup syarat, dan bakinya iaitu bahagian yang bersetuju ditambah ke atas bahagian wasiat itu. Syaratnya apa-apa kena kembali kepada 3 syarat tadi. Akil baligh salah satunya. Kena orang yang berakal, kena yang dah sudah baligh. Kalau misal kata belum, bahagiannya kena bagi ikut faraid. Yang bersetuju untuk melebihkan nilaian wasiat, silakan. Kalau cukup syaratnya. Kalau tak cukup syarat, walaupun dia izinkan, tetapi tetap tak diterima keizinannya kerana tidak cukup syarat. Wasiat ni apa dia? Ucapan masa hidup, penyerahan masa mati, selepas mati. Kalau ayah dah mati nanti, tanah ayah yang dekat hujung kampung 1 ekar tu, ayah wasiatkan untuk tanah perkuburan masjid, contoh. Dah bagi belum masa hidup? Belum. Tetapi baginya bila? Lepas kematian nanti. Itu bezanya wasiat dengan hibah. Hibah ni apa? Pemberian masa hidup. Ada tanah 3 ekar, ada anak 3 orang, bagi siap-siap masa hidup. Seorang seekar, seorang seekar, seorang seekar. Boleh tak? Boleh. Sebab itu hibah. Bila kata hibah, pemiliknya masih hidup dan dia berhak memberi kepada siapa saja yang dia nak beri. Hatta kalau kepada orang yang bukan Islam sekalipun, boleh. Selagi mana bukan tujuan untuk perkara-perkara yang maksiat. Jadi kalau misal kata beza wasiat dan juga hibah, hibah tadi masa hidup. Penyerahan masa hidup. Cuma sekarang ni dah macam-macam jenis hibah ada. Takaful hibah dan sebagainya. Hibah bersyarat. Hibah bersyarat pemberian semasa hidup tetapi belum dapat lagi. Tunggu mati baru dapat. Tapi ada surat kuasa. Pun tak kisahlah, yang penting namanya hibah, pemberian. Bila berlaku kematian, harta yang telah dihibahkan tadi sudah tidak termasuk lagi dalam harta pusaka si mati. Orang yang waris daripada arwah ni tadi tak boleh nak ambil balik, tak boleh nak kata ini harta arwah ayah saya. Tak, arwah ayah kamu dah hibahkan kepada saya masa dia hidup, dah tak boleh termasuk lagi dalam harta pusaka. Jadi yang dikatakan harta pusaka, pemilikan sempurna si mati. Pemilikan sempurna milik dia, bukan yang dah diberikan kepada orang lain, bukan yang dah dijual kepada orang lain, bahkan termasuk juga bukan yang berada di gadaian. Digadai. Digadai ni maknanya apa? Dirahnukan. Biasa borang 16A. Kalau kita biasa buat urusan, beli rumah, beli tanah, beli pindah milik 14A. Tetapi kena ada borang 16A sebab gadai kepada siapa? Kepada bank. Jadi tanah tadi itu atau rumah tadi itu belum pemilikan sempurna, tak termasuk dalam harta pusaka. Melainkan kalau orang ini ada ambil takaful ataupun insurans yang Islamik. Untuk apa? Untuk cover. Sekarang kan ada macam-macam. Kita beli rumah, ada MRTT lah, ada insurans, apa lagi lah, macam-macam tambahan lah. Maknanya bila kita meninggal dunia, waris dah tak menanggung hutang kita. Syarikat takaful tadi akan melunaskan, melangsaikan semua hutang, maka harta tadi akan menjadi milik sepenuhnya kepada si mati. Yang tu baru termasuk dalam harta pusaka.
Nilai harta yang diwasiatkan perlu dinilai semasa kematian pewasiat kerana wasiat adalah hak milik selepas kematian. Ia tidak dinilai semasa wasiat itu diumumkan. Dia wasiat 10 tahun yang lepas. Kemudian meninggalnya 10 tahun sekarang ini. Jadi nilai wasiat tadi dikira pada hari kematian. Bukan masa hari meninggal, bukan masa hari mengucapkan wasiat tadi, tetapi pada hari kematian si pemilik harta ni tadi. Sebab harta tu mungkin berubah nilai dan juga boleh susut atau bertambah milik si mati tadi. Waktu dulu mungkin 1/3 hartanya sebab dia ada harta yang lain, tetapi lepas 10 tahun, dalam tempoh 10 tahun dia dah jual harta-harta yang lain. Jadi bila meninggal dunia, dikira-kira balik, oh tanah yang diwasiatkan ini melebihi daripada 1/3 hartanya. Jadi kena ikut pada nilai selepas kematian, bukan semasa diucapkan wasiat. C. Tidak mewasiatkan kepada perkara yang haram. Ini syarat bagi wasiat. Kalau untuk perkara yang haram, maka tertolak, bahkan haram untuk kita waris untuk melaksanakannya. Contoh, kalau ayah dah mati nanti, tanah yang dekat ujung kampung, ayah wasiatkan untuk dibuka disko, contoh. Kelab malam, contoh. Maka perkara tersebut untuk apa? Untuk maksiat tertolak, bahkan haram kepada waris untuk melunaskan ataupun menjalankan wasiat tersebut. Seumpama wasiat membina pusat judi dan kilang arak, wasiat tersebut tidak boleh dilaksanakan. Selain itu, di antara wasiat yang diharamkan ialah wasiat yang bertujuan menyusahkan ahli waris dan menghalang mereka daripada menerima hak mereka mengikut hukum faraid. Ini pun kadang-kadang ada juga masalah. Dia wasiatkan itu menyusahkan ahli waris. Saya pernah bertemu, orang jumpa dengan saya, dia bagi tahu, "Ustaz, macam mana Ustaz kalau arwah ni dulu berwasiat, kalau dia dah mati nanti 1 ekar tanah bendang dia, hasil daripada tanah tersebut digunakan untuk buat kenduri arwah untuk dia." Pening nak menjawab. Adakah dikira wasiat ataupun tidak? Kalau misal kata benda tu menyusahkan pihak waris, maka terbatal wasiat tersebut. Sampai bila? Adakah sampai bila dia dah mati, kepada anak pula anak mati? Jadi nak digunakan untuk kenduri tahlil ataupun kos tahlil arwah tu sampai bila? Jadi terbatal wasiat tersebut dan dibahagikan harta tadi mengikut kiraan faraid. Kena jelas. Al-muhim dalam bab wasiat kena jelas tujuan untuk apa, tidak lebih daripada 1/3, bukan kepada ahli waris, bukan juga kepada perkara-perkara yang maksiat, dan bukan juga untuk bertujuan untuk menyusahkan waris-waris. Allah Subhanahu wa taala telah melarang perbuatan tersebut dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mim ba'di wasiyatin yusa biha audain ghaira mudar, setelah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau setelah dibayar hutangnya, wasiat tersebut hendaklah tidak menyusahkan kepada ahli waris. Kalau wasiat tersebut menyusahkan, maka terbatal wasiat tersebut. Huraian yang lengkap tentang wasiat seperti hukum, dalil, rukun-rukun dan syarat-syarat boleh dirujuk di dalam kitab-kitab atau buku-buku rujukan yang lain. Yang ni lebih kepada dalam hukum fiqh. Lihat dalam kitab-kitab fiqh. Cuma dalam kitab ini kita membahaskan dari sudut kaitannya dengan harta pusaka. Jadi wasiat ini secara umum, secara pentingnya, apa yang perlu kita tahu, syaratnya ada 3. 1, syaratnya tidak kepada ahli waris. Yang kedua, tidak melebihi 1/3. Yang ketiga, bukan untuk perkara maksiat dan juga bukan untuk perkara yang boleh menyusahkan ahli waris untuk melaksanakan wasiat tersebut. Contoh pengiraan. Muka surat 63 yang di bawah, contoh pengiraan Zaid meninggal dunia dan mempunyai harta seperti berikut.
Yang pertama, rumah yang bernilai 2 juta. Yang kedua, tanah yang bernilai 1 juta. Wang dalam tabung haji sebanyak 502,000. Takaful hibah kepada isteri sebanyak 200,000. Kemudian insurans konvensional. Bila kata konvensional ni maknanya apa? Insurans yang tidak Islamik. Beza dengan takaful. Takaful pun insurans tetapi Islamik. Hanya pada akad, tetapi itulah hukum. Itulah hukum. Walaupun nampak natijahnya sama, itulah yang membezakan yang halal dan juga yang haram. Dalam bab pinjaman Islamik contoh, walaupun ada sebahagian ulama kata sama juga riba, ikut pintu belakang, tetapi ada ulama yang mengatakan tidak, kerana berbeza akad. Dan pendapat ini yang banyak menyelamatkan umat pada ketika ini. Tuan-tuan puan-puan, lihat berapa orang yang tak buat pinjaman dekat dunia sekarang ni. Majoriti orang Muslim membuat pinjaman. Dan secara logiknya, bila kita buat pinjaman, harganya takkan sama dengan harga tunai. Harganya takkan sama dengan harga tunai. Jadi dekat situ, kalau yang menurut pendapat yang kata tetap dikira riba, sebab apa? Sebab setiap pinjaman yang ada manfaat, faedah dikira riba. Tetapi pandangan satu lagi, hanya kerana akad membezakan ianya riba dan juga bukan riba. Saya bagi contoh. Saya nak pinjam duit dengan Haji. Saya nak pinjam RM10,000 tunai. Kemudian bayarannya secara ansuran. Sebulan RM1,000 selama setahun. Jadi berapa? RM12,000. Pinjam RM10,000, bayar balik RM12,000. Kalau akad saya dengan Haji tadi, akad pinjam, maka ianya dikira riba. Bagaimana kaedah yang ulama nak tentukan sama ada ianya ini bukan riba, maknanya sah dari sudut hukum muamalat? Contoh, ada satu barang. Barang ini memang nilainya berharga. Barang ini mungkin milik Haji, boleh jadi milik saya. Contoh, milik Haji. Haji kata, saya nak jual barang ini dekat saya dengan harga RM12,000 secara hutang. Maka saya beli dengan Haji, saya dapat barangnya, saya hutang dengan dia RM12,000, sebulan bayar RM1,000. Harta dapat dekat saya. Milik saya. Akad yang pertama. Akad yang kedua pula, Haji tadi beli balik barang ni dengan saya. Dengan harga berapa? Dengan harga RM10,000 tunai. Maka saya jual dengan Haji, ni Haji barangnya dengan harga RM10 tunai, dan Haji bayar dekat saya RM10,000 tunai. Natijah sama tak? Sama, tetapi akad yang membezakan, ianya tidak dikira riba. Menurut sebahagian pendapat ulama, yang ini yang mudah-mudahan dapat menyelamatkan umat. Dan ini yang dipraktikkan oleh bank-bank Islam, bank Islamik. Supaya apa? Supaya umat tidak terjerumus ke arah riba yang jelas nyata. Kalau kita pinjam 10, bayar 12, memang ya dikira riba. Tetapi dengan hanya akad, dua akad yang berbeza, nampak macam sama. Bahkan Islamic banking kadang-kadang lebih banyak lagi. Dia punya tambahan tu daripada pinjaman konvensional. Tetapi dari sudut akad, yang ini mudah-mudahan kita semua terselamat. Yang kelima, insurans konvensional bernilai RM500,000. Jumlah caruman RM12,000. Yang keenam, KWSP I. I ini maknanya apa? Islamik. Jadi tuan-tuan, kalau yang masih ada akaun KWSP yang belum tukar kepada akaun Islamik, segera tukar. Kalau belum ditukar, meninggal dunia, harta tersebut tak termasuk dalam harta pusaka. Harta pusaka hanya harta-harta yang Islamik, dari sumber-sumber yang Islamik. Bila KWSP yang Islamik, mereka tahu bagaimana nak melaburkan duit kita, kemudian keuntungannya akan diberikan kepada kita. Kalau tak Islamik, apa jua kaunter, apa jua syarikat dilaburnya, tak kira haram halal, kita pun dapat sekali dia punya faedahnya.
Yang ketujuh, wang dalam bank 300,000. Yang ke-8, wang tunai sejumlah 10,000. Yang ke-9, kereta bernilai 400,000. Yang ke-10, pampasan setelah kematian sebanyak 90,000. Yang ke-11, sokso sebanyak 200,000. Maklumat perkara yang wajib ditunaikan adalah seperti berikut. Yang pertama, beliau belum sempat menunaikan zakat setelah cukup nisab dan haul. Zakat dikira sebagai hutang si mati kepada Allah. Bila berlaku hutang antara Allah dan juga manusia, hutang Allah lebih utama dilangsaikan. Kalau misal kata tak cukup duit untuk hutang manusia, hutang Allah perlu diutamakan, didahulukan. Yang kedua, beliau meninggalkan seorang isteri dan kos penempatannya semasa iddah adalah sebanyak RM6,000. Ini pun kadang-kadang orang terlepas pandang. Kena asingkan dahulu duit untuk kos isteri si mati untuk beriddah. Ini bagi yang meninggal dunia lelaki dan ada isteri, dan masih lagi isteri yang sah ketika dia sebelum mati. Kalau dah bercerai, itu lain cerita. Ini masih lagi suami isteri yang sah, kemudian suami meninggal dunia. Jadi iddah, dalam tempoh iddah isteri ni tadi, berapa iddah isteri yang kematian suami? 4 bulan 10 hari. Dalam tempoh itu, dia ini ditanggung kos penginapannya daripada harta si mati. Ambil harta si mati, gunakan kepada isteri arwah untuk kos penginapan ataupun kos tempat tinggal. Kalau dia menyewa, kena bayar 4 bulan 10 hari daripada harta si mati tadi. Sebelum faraid, kalau misal kata dah ada rumah sendiri, tak perlulah. Kalau memang dah ada rumah dan tak perlu bayaran ke bank, tak perlu bayaran ansuran, tak perlu menyewa, jadi yang tu tak perlulah. Ini kalau misal kata ada kos untuk penginapan, ada kos untuk sewa rumah dan sebagainya, maka ambil daripada harta si mati. Berapa kadarnya, lihat pada kos sewa rumah tersebut. Yang ketiga, kos pengurusan jenazah ialah RM2,500. Yang keempat, semasa hidup beliau tidak menunaikan kewajipan haji, maka hutang dia dengan Allah Subhanahu wa taala, wajib waris untuk ambil hartanya untuk dibuat badal haji sebelum faraid. Kita ini kebanyakan mampu tetapi belum sampai seru. Dari segi duit dah ada, dalam akaun dah ada, tapi belum dapat panggilan. Maka pada ketika ini wajib tak kita pergi? Wajib, tetapi belum sampai masanya. Jadi bila kita meninggal dunia, hutang tak kita dengan Allah? Hutang. Waris wajib ambil harta kita, kemudian digunakan untuk kos badal haji. Berapa kos badal haji sekarang? 3,000, 4,000 ada. Lebih kurang. Itulah nilainya untuk dibadalkan haji kepada si mati yang belum pernah menunaikan haji. Semasa hidup beliau tidak menunaikan kewajipan haji. Yang kelima, hutang beliau ialah sebanyak 2 juta. Dan yang keenam, beliau telah mewasiatkan sejumlah 1 juta diberikan kepada masjid selepas beliau meninggal dunia. Kita lihat bagaimana pengiraannya. Muka surat 65. Kalau yang ada buku mudah kita rujuk. Muka surat 65. Yang pertama, harta rumah 2 juta. Yang kedua, tanah 1 juta. Yang ketiga, tabung haji ada 502,000. Yang keempat, insurans konvensional ada 488,000, adalah wang yang tidak patuh syariah, dan carumannya 200,000 sahaja yang menjadi harta pusaka. Hanya yang caruman sahaja termasuk dalam harta pusaka. Yang terbit daripada insurans konvensional tadi tidak termasuk dalam harta pusaka. Jadi kalau tuan-tuan masih ada lagi insurans konvensional, tukarlah. Ambillah yang Islamik ataupun ambillah yang takaful punya. Sama je konsepnya. Cuma bezanya nanti bila kita dah tak ada, waris mudah nak menentukan sama ada harta ini termasuk dalam harta pusaka ataupun tidak. Yang kelima, KWSPI. Bila kata I ni Islamik.
Ada 600,000 kalikan dengan 2.5. Sebab apa 2.5? Sebab ini kadar zakat 1/40. 1/40 bersamaan dengan 2.5%. Daripada 600,000, maka 2.5% adalah sebanyak RM15,000. Ini adalah zakat simpanan. Wajib waris ambil untuk dibayar hutang si mati tadi atas nama zakat. Tak boleh terus faraid. Itu kena kira dulu. Kena kaji dulu, kena kira dahulu satu persatu harta si mati tadi, mana yang terkait dengan hutang, asingkan dahulu. Kena pastikan betul-betul pure, pemilikan sempurna si mati, barulah difaraidkan. Azan Isyak kena terus. Terus ya. Yang keenam, wang dalam bank sebanyak 300,000, kemudian ambil dahulu kadar zakatnya. Zakat simpanan berapa? 1/40 ataupun 2.5%. Daripada 300,000 sebanyak RM7,500. Ini dikira sebagai zakat simpanan. Ambil, bayar dahulu untuk zakat. Maka nilai bersihnya ada 292,500. Yang ketujuh, wang tunai sebanyak RM10,000. Yang ke-8, kereta yang bernilai RM400,000. Maka kita akan dapat jumlah nilai bersih RM4,801,500 setelah ditolak mana yang bukan halal, maknanya insurans vocational. Kemudian ditolak daripada zakat, 1/4 daripada harta simpanannya, sama ada daripada KWSP ataupun dalam akaun bank. Kemudian tolak apa lagi? Tolak dari sudut zakatnya, tolak dari sudut hajinya, badal haji, hutang dengan Allah. Dah tolak semua yang wajib, barulah dapat berapa nilai bersih harta si mati tadi, dapat 4.8 juta lebih. Apa dalam senarai ini yang bukan harta pusaka? Yang pertama, takaful hibah. Kalau ikut pada takaful hibah tadi, muka surat yang ke-63 nombor 4, itu takaful hibah kepada isteri sebanyak 200,000. Takaful hibah tak termasuk dalam harta pusaka. Jadi 200,000 tadi ia adalah milik kepada isteri si mati, isteri Zaid tadi. Sebab takaful hibah ini kita dah tentukan siapa penerimanya. Ada akadnya, ada hitam putihnya, ada agreementnya. Bayar bulan-bulan, contoh RM100. Kalau saya meninggal dunia, isteri saya akan dapat RM300,000, contoh. Itu namanya takaful hibah. Jadi waris-waris yang lain tak boleh nak ambil sebab itu bukan harta pusaka. Itu adalah milik kepada isteri tadi. Yang kedua, yang bukan harta pusaka, pampasan setelah kematian sebanyak 90,000. Ia adalah milik keluarga si Zaid tadi, bukan melalui faraid. Kalau kata faraid, boleh jadi kepada keluarga Zaid, boleh jadi bukan kepada keluarga Zaid. Makna bukannya apa? Adik-beradiknya, ataupun sepupunya, ataupun pakciknya. Tetapi kalau dikatakan sebagai pampasan, hanya kepada keluarganya saja, iaitu isteri dan juga anak-anak si Zaid tadi. Yang ketiga, sokso sebanyak 200,000. Ia adalah milik isterinya sepenuhnya. Perkara yang wajib ditunaikan, muka surat 66. Yang pertama, penempatan isteri beriddah. Sepanjang mana dia beriddah 4 bulan 10 hari, maka sepanjang itulah kena sediakan kos untuk penginapan. Ini bagi yang meninggal suami. Kalau misal kata yang meninggal suami dalam keadaan perempuan tadi, isterinya tadi mengandung, jadi iddahnya mengikut pada bila dia lahir. Kalau misal kata 9 bulan, 9 bulanlah tempoh iddahnya. Tunggu selesai bersalin, kemudian habis suci, kemudian barulah boleh bernikah dengan lelaki lain. Jadi tempoh tu berbeza-beza lihat pada keadaan situasi isteri tadi. Yang kedua, pengurusan jenazah RM2,500. Yang ni wajib ditunaikan sebelum faraid. Yang ketiga, badal haji sebanyak RM3,000. Ini hanya anggaran sahaja supaya kita faham, kita nampak yang mana pure milik harta pusaka dan juga mana yang bukan harta pusaka.
Yang keempat, dihutang sebanyak 2 juta. Dan yang kelima, wasiat, iaitu 1 juta. Bersamaan dalam 1/3 daripada 2.79 juta, iaitu RM930,000. Wasiat ini telah melebihi 1/3 daripada harta pusaka. Asalnya Zaid wasiat 1 juta, tetapi bila dikira-kira balik 1/3 daripada 2.79 juta cuma dapat 930,000 sahaja. Itulah maksimum untuk dia nak buat wasiat. Ingat, pengiraan 1/3 ini bukannya 1/3 daripada 4.8 juta, iaitu 1/3 daripada harta pusaka yang asal. Kemudian selesai daripada faraid, selesai daripada urusan yang wajib tadi, untuk penginapan isteri, untuk pengurusan jenazah, untuk badal haji, untuk hutang, untuk wasiat, barulah difaraidkan bakinya berapa. Jadi faraid yang ada pada ketika itu 2.79 juta. Tolak dengan 930,000 yang dikatakan anggaran maksimum untuk wasiat 1/3. Jadi bakinya 1.86 juta. Itulah harta yang difaraidkan. Detail tak? Ya, detail. Sebab apa? Nak jaga kita daripada termakan harta dengan cara yang batil. Biasa meninggal saja terus faraid. Tak tahu hutang si mati berapa, dah haji ke belum, berapa hutang puasanya, nak kena bayar fidyah lagi. Macam-macam yang tu kita kena utamakan terlebih dahulu sebelum difaraidkan. Sebab pusaka, insya-Allah kita akan masuk dan jumpa pada perjumpaan akan datang pada bulan hadapan, insya-Allah. Ada soalan? Pening ya? Sebab kira-kira ni itu dalam bab-bab yang awal tu, faraid ini keistimewaannya adalah ilmu yang berkait dengan ilmu-ilmu lain. Ilmu kedoktoran berkait, ilmu hisab berkait, ilmu pengurusan tanah berkait, ilmu sains berkait, sebab ianya terkait dengan banyak perkara. Kedoktoran nak tahu hamil berapa bulan, yang dikatakan berhak mewarisi harta. Kemudian berkait juga dengan ilmu jinayat, yang bunuh tak dapat harta pusaka, bunuh sengaja ke, bunuh tak sengaja ke, semuanya berkait. Tapi tak boleh lari daripada ilmu hisab, ilmu matematik. Yang tak suka matematik tak boleh buat apalah. Tapi nak tak nak kita kena buat pengiraan dalam bab faraid. Wallahu a'lam. Ada soalan sebelum kita tutup? Kalau tak ada, saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Ada terkasar bahasa, tergurus hati tuan-tuan dan juga puan-puan, dan juga ada kekurangan dalam penyampaian. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله